Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyyatil qabul wa husulil ma'mul wa bi niyyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa bi niyyati shifaa'i min kullil amradi wa bi niyyatil fawzi bi husnil khatimati 'indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sambungan malam tu kita baca jilid yang kedua. Jilid yang kedua bab zakat, sambung daripada zakatun nabat, zakat tanam-tanaman. Jadi zakat adalah perintah Allah SWT yang kita sedia maklum daripada rukun Islam yang keempat. Jadi perintah yang wajib dilaksanakan dan merupakan kesempurnaan Islam di antara rukun-rukun Islam pada setiap orang yang melengkapi syarat-syaratnya. Jadi dalam bab zakat ya, zakat sendiri maksudnya penyucian ataupun keberkatan, tumbuh zakat ya, tumbuh dari sudut lughahnya.
dari sudut syaraknya, maksud zakat harta, sukatan harta yang tertentu, harta-harta yang tertentu yang mana wajib dikeluarkan sebahagian daripadanya, diserahkan kepada asnaf-asnaf yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar yang wajib, satu qadar daripada harta kita, daripada harta-harta yang diwajibkan zakat, yang diserahkan kadar tersebut kepada orang-orang ataupun kumpulan-kumpulan yang Allah SWT tetapkan mereka boleh menerima harta zakat, asnaf yang 8 ya. Baik, jadi ada beberapa kan jenis harta yang wajib dizakatkan dalam 5 jenis harta dalam 5 jenis harta yang wajib kita zakatkan. Kita ada harta benda ya. Ada benda yang pada kita cukup syaratnya maka wajib zakat. Ulang sikit Jadi yang pertamanya ternakan. Kita ada menternak binatang, binatang-binatang yang diwajibkan zakat, cukup nisab, cukup haul, maka dan cukup syarat-syarat yang lain, maka wajib mengeluarkan zakat. Yang keduanya mata wang, athman. Athman maksudnya emas, khusus kepada emas dan perak. Yang ketiga zuru' tanam-tanaman, tanam-tanaman, bijirin, yang kita sedang bahas dalam jilid yang kedua tu. Kurma, anggur dan bijirin yang menjadi makanan asasi, gandum, beras, dan segala benda jenis bijirin yang menjadi makanan asasi. Kemudian yang ketiga, dalam bentuk harta yang ketiga, yang keempatnya buah-buahan, tanaman buah-buahan. Kemudian urudut tijarah, harta perniagaan, harta perniagaan wajib zakat. Jadi ya asas yang 5. Adapun yang lepas ya datang yang kemudian macam kan itu ada zakat gaji kan, gaji ya datang kemudian lah, ya berdasarkan ijtihad para ulama. Cuma namun yang qat'i maksudnya yang jelas, yang datang daripada perintah Allah SWT secara jelas, qat'i maksudnya, maka ya yang 5 tadi yang disebut. Yang lain ya secara qiyasi, kan, harta pendapatan. Baik, sambung kita pada zakat. Faslun fi wajibi ma dzakaru ma dzukiru ma dzukira wa ma yatbi'uhu. Sambung dekat sini muka surat 21, jilid yang kedua. Faslun fi wajibi ma dzukira wa ma yatbi'uhu wa ma tabi'a yatba'u wa ma yatba'uhu. Maksudnya fasal ini adalah satu fasal yang menerangkan perkara yang wajib daripada apa yang telah disebutkan yang lepas. Maksudnya apa yang wajib, syarat-syarat yang mewajibkan zakat an-nabat, zakat tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tu ada dua, sama ada ladang ya, zuru' ataupun thimar. Dua-dua dalamnya. Kemudian wama yatba'uhu, dan apa-apa perkara yang mengikuti, maksudnya mengikut dalam perkara yang wajib tadi, termasuk sekali dalam perkara yang wajib untuk syarat-syarat zakat ataupun perkara-perkara yang melengkapkan untuk mengeluarkan zakat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa wajibu ma syariba bi ghairi mu'natin al-ushru. Itu sebenarnya nak sebut qadar yang wajib daripada zakat, bab zakat yang lepas, zakat tumbuhan. Al-ushru wa ma suqiya bi mu'natin kan nawadihi nisfuhu
wa ma suqiya bihima sawa'an aw ashkala thalathatu arba'ihi wa illa faqistuhu wa la tajibu illa bi buduwis salahi fi thamari wa ishtidadil habbi fi zar'i. Jadi dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah nya disekalikan dalam satu bab kan, satu fasal. Satu bab zakat nabat. Zakat tumbuhan tu ni ada dua, satu buah-buahan, satu tanaman-tanaman yang bijirin ya. Buah-buahan yang wajib zakat ada dua aja. Kurma dan anggur. Durian si musangking kan mahal lah. Nya masuk dalam zakat perniagaan aja. Munya diniaga lah. Of course lah nya diniaga musangking ya. Sebijinya aja pun dah berapa dah untung kan. Sebijinya aja pun boleh jadi 500 sebiji ya. Kannya boleh jual asing-asing ringgit dalam ya. Berapa ulas, 3 ulas saja dah 100 Munya ada 10 ulas. Musangking. Tapi nya si masuk dalam zakat tu. Nya si masuk dalam zakatun nabat. Nya kelak masuk dalam zakat urudul tijarah. Harta perniagaan. Baik. Keuntungan lah. Kemudian jadi dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah nya disebut dalam satu tajuk, satu bab zakatun nabat. Dalamnya ada zakat buah-buahan iaitu kurma dan anggur, satu lagi nabat al-hub iaitu bijirin, makanan yang bijirin yang menjadi makanan asasi. Gandum kasar dan apa lagi beras dan seumpama yang menjadi makanan asasi. Baik. Jadi fasal yang kita baca itu adalah fasal yang menyebut kadar yang dikeluarkan daripada zakat tanam-tanaman. Berkata musannif, wajib dikeluarkan daripada hasil tanaman yang disiram tanpa sebarang kos, iaitu sebanyak 1/10. Maksudnya tanaman kita, ladang kita ya, yang siram tanpa menggunakan apa-apa kos. Maksudnya sama adanya disiram hujan ataupun kita alirkan air sampai masuk ke ladang kita ya, tanpa sebarang kos, sedang mengeluarkan bajet daripada kita, modal si besar, maka zakatnya adalah sebanyak 1/10 daripada keseluruhan. 1/10. Semua keuntungan bagi 10 dan ambil 1 bahagian. Tanaman yang disiram dengan menggunakan kos seperti alat-alat penyiram dikeluarkan. Alat-alat penyiram maksudnya menggunakan jentera kah, kan, ataupun upah kah, upah orang untuk bawa maksudnya ada kos yang digunakan untuk menyiram, proses menyiramnya, mengairi tanaman dia, maka dikeluarkan daripadanya setengah daripada 1/10 lagi kecil. Setengah lagi tadi 1/10, potong lagi separuh daripada 1/10. Baik. Adapun yang disiram dengan kedua-duanya secara sama rata ataupun si tepat bilangannya, maksudnya kita ada tanaman, ada waktu kita nyiramnya makin usaha kita. Ada waktu makin hujan aja cukup. Sebab hari dah hujan, musim hujan bulan 12. Malam tadi hujan sampai petang tu hujan okay? Lalu si nyiram hari tu. Contoh aja. Saya dah keluar kos ataupun sepanjang tempoh satu musim ya, yang saya dah keluar kos ataupun bahagian yang ketiga tu nak cerita dua-dua usaha yang ada, dua-dua mediumnya ada. Nya keluarkan usahanya untuk modalnya untuk siram, dan kadang-kadang nya si perlu nyiram sebab dah hujan, airnya cukup, proses pengairannya dah cukup. Jadi itu bahagian yang ketiga, kadar yang ketiga yang disebut musannif tadi. Adapun yang disiram dengan kedua-dua cara tadi secara sama ada orang yang yang memiliki kebun ya, nya memang dah set dah hari 15 hari nya akan usaha untuk siram, 15 hari lagi tanda hajat si perlu siram, maksudnya hari hujan. Auto. Maka sama ada sama rata macam ya, ataupun kadang-kadang usahanya lebih. Nya kadang-kadang yang nya usaha untuk siramnya lebih hari, 10 hari kah 20 hari kah, kan tadi 15 seimbang. Ada waktu
kadang-kadang nya lebih harinya pergi siram. Sama ada secara sama rata ataupun dalam bahasa kitab ya, timbul keraguan. Maksudnya si tahu sama banyak hari ngisinya pergi siram, tentang nisbah antara kedua-dua bentuk siraman tadi. Maka yang jenis macam ya, jenis siraman macam ya, maksudnya bercampur kaedahnya siram ya, maka dikeluarkan 3/4 daripada 1/10. Ada 3 kaedah. Satu, yang pertama, kalau saya dah kos dikeluarkan untuk siram, proses siram, maka kadar zakatnya 1/10. 1/10. Cuma kena ingat nisabnya dulu. Nisabnya yang lepas berapa tan kejap. Kita tengok balik berapa ausuknya zakat untuk tanaman tu. Yang sebelah aja. Nisabnya khamsatu ausuqin. Khamsatu ausuk sama dengan lebih kurang 825 kilogram. Hampir 1000, 1 tan lah kan, hampir 1 tan, 825 kilogram yang nisabnya. Kalau dah cukup nisab, kalau jenis tanaman yang disiram oleh usahanya, yang perlu mengairi, saya dah proses, saya dah modal dikeluarkan untuk menyiramnya, maka 1/10 daripada nisab tadi, kadar nisab tadi. Kalau sampai nisab lah. Kalau dah lebih ekstra, dah lebih dah exceed lah. Kalau dah lebih daripada nisab ya pun, semua ya bagi 10 dan ambil 1 bahagian. 1/10, betul lah. Ambil 1/10. Maka ya kadar nisab, kadar zakat untuk tanaman yang nyasi perlu keluar modal untuk mengairinya. Boleh ya? Kita tu saya ada kebun, susah sikit. Ada kebun nampak. Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, kadar yang kedua, cara ngitung yang kedua, tanaman yang disiram menggunakan modal, kos, makan perbelanjaan. Maka tanaman yang jenis macam ya sampai nisab ataupun dah lebih daripada nisabnya, kesemua jumlah ya, bagi 10, ambil 1 bahagian dan ambil sebahagian, separuh daripada 1/10 saja. Sebabnya keluarnya ada melibatkan kos daripadanya pun. Jadi 1/10 tadi ambil daripada 1/10 sebahagian, separuh daripada 1/10 saja. Adapun cara yang ketiga untuk keluarkan zakat tanaman yang ada kita guna kos kita sendiri untuk siramnya, ada waktu, ada harinya kita keluarkan kos kita setengah-setengah. Maksudnya usaha untuk siram tanaman ya separuh-separuh. Ada usaha daripada kita, ada hari kita siramnya. Maksudnya diairi dengan hujan ataupun secara biasa saja. Jadi zakat daripada sia dikeluarkan daripada nisabnya tadi ataupun daripada jumlah keseluruhan yang dah melebihi nisab ya. Kalau si cukup nisab, si cukup kadar nisabnya, maka si wajib zakat. Dah cukup kadar nisab ataupun lebih daripada ya, maka jumlah keseluruhannya dikeluarkan 3/4 daripada 1/10. Kan bagi 1/10 daripada 1/10 ya, bagi lagi 4 bahagian, ambil 3/4 daripada 1/10. Ya kaedahnya. Jadi ia kalau tanaman yang kita siram dan sebahagian waktunya kita siram secara usaha kita. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk tanaman nisabnya tadi kita dah sebut 825 kilogram. Kadar zakatnya sama ada 1/10 ataupun separuh daripada 1/10 ataupun 3/4 daripada 1/10 zakat tanaman. Kena ingatlah, mun nak ingat lagi bertanam kita lepas tu barulah ada pengalaman mengeluarkan zakat tanaman. InsyaAllah azam semua apa yang disebut dalam zakat tu ya sebenarnya pusingan ekonomi orang Islam. Barulah kita beramal melaksanakan agama dalam setiap perkara.
Baik, jika tidak maka diambil mengikut bahagiannya. Jika tidak, wa illa faqistuhu. Maksudnya kalaunya wa illa itu merujuk kepada tanaman yang disiram dengan dua kaedah tadi. Kalaunya ke situ saya ada penjelasan kejap. Wa illa kalaunya betul-betul yakin sama banyak sama banyak yang nyasiram tadi nyasiram, ada harinya siram, ada harinya siram, maka diambil separuh saja. Maksudnya jadi separuh daripada 1/10 jua. Nya sama dengan yang kedua tadilah. Yang kedua kata ini kan nyasiram pun. Kalau nya betul-betul yakin nya ada usahanya, maka nya kena keluarkan zakat separuh daripada 1/10. Wala tajibu illa bibuduwi salahi fi thamari. Tidak wajib zakat melainkan apabila telah matangnya buah. Satu, nisab zakat. Nisab zakat dah masuk, lepasnya yang mewajibkannya lagi dikeluarkan zakat. Syarat yang seterusnya adalah apabila telah matang buahnya. Maksudnya dah nampak buah ya dah boleh ada manfaat. Buah ya dah ada manfaat, dah masak dah hampir masak lah. Nya bukan masih biji apa orang gelar nak kecil-kecil bunganya. Ya bagi bunga kan. Ataupun buahnya bagi masih kecil-kecil halus je. Jadi wajib zakat ya kelak. Satu, kadar nisab dah sampai. Satu lagi, zakat buah ya dah nampak matangnya dan telah keras bijian pada tanah. Itu kalau gandum ataupun beras, bijiannya dah keras, bukan yang masih lembut ya. Ya barulah wajib zakat. Maksudnya bilanya dah nak sampai tahap macam ya dan kadarnya tadi dah sampai 825 kilogram, barulah wajib masuk dalam hukum wajib zakat. Wa sunnah kharsu thamari ala malikihi wa syaratul kharis ay yakuna dhakaran musliman hurran adlan arifan wa yudamminal malikal wajiba fi dhimmatihi wa yaqbala thumma yatasarrafu fi jami'i thamari. Disunatkan ke atas tuan empunya mentaksir buah-buahan. Tuannya pun yang mentaksirkan buah-buahan tadi, nya yang menghimpunkan semua buah-buahan yang untuk dizakatkan tadi. Syarat penaksir adalah seorang lelaki Islam, merdeka, seorang yang adil dan tahu tentang penaksiran. Ia memberi jaminan kepada empunya tentang kadar. Disunatkan ke atas tuan empunyanya mentaksir buah-buahan. Maksudnya sama adanya pun buat ataupun nya melantik orang untuk mentaksir buah-buahannya. Syarat pentaksir pula adalah seorang lelaki Islam, merdeka, seorang yang adil dan tahu tentang penaksiran. Ia tahu proses untuk menaksir buah. Ia memberi jaminan kepada empunyanya tentang kadar yang wajib dalam tanggungannya. Jadi penaksirannya barulah proses macam ya, barulah memberi jaminan kepada tuannya kadar yang wajib untuk dilaksanakan zakat. Hendaklah empunyanya menerima taksiran tersebut dan ketika itu barulah ia boleh membuat sesuatu pada kesemua buah-buahannya. Wa yaqbala, hendaklah dia menerima penaksiran tersebut. Thumma yatasarrafu fi jami'i thamari, kemudian barulah dia boleh membuat sesuatu kepada semua buah-buahannya. Maksudnya boleh diguna selepas zakat ya, boleh diguna. Kat situ sebut apa? Dekat kitab Matan Ghayah, Matan Abi Suja'. Ataupun ringkas, wa nisabu zuru'i wa thimari 5 awsuqin wa hiya 1600 ritlin bil iraqi wa ma zada bi fa bihi sabihi wa fiha in suqiyat bima isma'i aw sayhil ush aw sayhi al ushru wa in suqiyas bidulabin aw nadhin nisful ushri. Situ jelas dalam matan ghayah disebut zakat tanaman
kalau disiram dengan air langit, lagi jelas air hujan, maka ataupun saliran air dimasukkan kepada kebun kita ya, maka 1/10 saja. Situ ada dua gambaran saja. Jika disirami dengan menggunakan alat-alat ataupun binatang, kan binatang yang bawa air, lembu, kerbau kah bawa air, pergi kepada tanaman-tanaman kita maksudnya menggunakan kos, maka nisful ushri, zakatnya nisful ushri. Ya, lebih mudah nak ingat. Baik, khair. Seterusnya babu zakatin naqdi. Selesai ya, zakat tumbuh-tumbuhan tadi, tanaman tadi selesai. Jadi kena ingat buah-buahan yang dizakatkan ada dua aja, kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Kemudian tanam-tanaman yang lain adalah merujuk kepada gandum tu, kemudian syair pun gandum juga, tepung hintah, tepung barli, gandum, hintah, syair, tepung barli, kemudian al-aruz, beras. Kemudian satu lagi jenis bijirin yang dikenakan zakat adalah semua jenis makanan asasi yang menjadi pilihan dalam satu masa. Jadi semua makanan asasi jadi wajib zakat daripada jenis bijirin. Jadi tanaman ada dua kategori ya, buah-buahan dan bijirin-bijirin. Selesai. Dan nisabnya 825 kg ataupun disebut dalam istilah khamsatu ausuqin, 5 ausuk. Baik, selesai. Kemudian yang tadi kadar zakatnya melihat kepada sifat-sifat tanaman dia, macam ni yang disiram. Kalau disiram melalui air hujan aja 1/10. Kalau melalui usaha, sekira kita tahukah ataupun kita konsisten guna usaha ataupun bercampurkah, maka dikeluarkan separuh daripada 1/10. Macam ni aja. Kemudian masuk zakat, bab zakatun naqdi. Zakat matawang yang dikenakan zakat hanya emas dan perak, dinar dan dirham. Wa zakatuhu, zakatnya ataupun itu zakatnya kadar yang dikeluarkan rubu'ul ushri walau min ma'dinin wa nisabudz zahabi, itu nisabnya 20 mithqalan khalisatan wal mithqalu 24 qiratan wa nisabul fiddati 100 dirhamin islamiyyin wad dirhamu 17 qiratan illa khumsa qiratin wa ma zada ala dhalika fa bihisabihi wala syai'a fil maghshushi hatta yablugha khalisuhu nisaban wala fil huliyil mubahi walam yuqsad kanzuhu wa yushtaratul hawlu fin naqdi. Zakat matawang ataupun zakat emas dan perak itu adalah 1/4 daripada 1/10. 1/4 daripada 1/10. Maksudnya kadar nisabnya, kemudian ambil 1/4 daripada 1/10. Nisab zakat emas berapa? Kemudian bagi 10, kemudian 1/4 daripada 1/10 ya. Dikit aja. Ataupun mudah kena hitung yang dah dihitung dalam Baitul Mal kan, 2/5 daripada 25% daripada jumlah keseluruhan. 25% lah sebenarnya. Baik. Zakatnya adalah 1/4 daripada 1/10. 2.5%. Okey. Walaupun daripada barang galian, walaupun kan barang galian, maksudnya ma'din, barang-barang yang harta benda yang kita jumpa dalam tanah. Yang gali jumpa ketulan emas, ataupun ketulan perak, ataupun ya memang mantak ya, ataupun jumpa barang-barang yang dalam bentuk wang ya, kita sebut harta karun lah. Sebenarnya rikas ya dalam bab rikas. Tapi itu harta galian, benda-benda mata wang yang dijumpa dalam tanah kan. Walaupun walaupun daripada hasil ya, bilanya sampai kadar bila sampai nisab zakatnya, maksudnya nisabnya dah sampai, makanya wajib dikeluarkan 1/4 daripada 1/10 ataupun 2.5%. Walaupun harta jumpa dalam tanah. Wa nisabudz zahabi, nisab zakat emas 20 mithqalan. Nisab zakat emas adalah 20 misqal. Bukan miskal.
Mithqal tu yang disebut dalam surah Al-Zalzalah ya. Faman ya'mal mithqalnya kadar ukuran timbang dalam bahasa Arab. Ataupun dalam bahasa lain apa? Tahil kan untuk emas. Tahil kan? Tahil. Macam ialah bunyinya. Jarang diguna. Tahil kan. Mithqal ya untuk ukuran emas ya. Gram lah kena tok kita sebut gram. Mithqal bersih. 20 mithqal lah, 20 mithqal bersih. Lebih kurang dalam gramnya diterjemah convert kepada gram 85 gram. Emas gold bar kalau kita ada 85 gram maka ia adalah nisab zakat. Kita nisab zakat. Ia adalah nisab zakat. Kalau bawah daripada ya lagi 20 gram, lagi 50 gram belum cukup nisab zakat. Lagi 70 gram ataupun 80 gram kita simpan belum sampai nisab zakat. 85 gram barulah wajib zakat. Tapi belum cukup syarat. Haul mesti ada. Haul tempoh setahun. Apa maksud mithqal tadi? Wal mithqalu, satu mithqal sama dengan 24 qirat. Itu semua istilah daripada bahasa Arab. Arba'atun wa ishruna qiratan, 24 qirat. Ya istilahnya. Baik, jadi istilah tadi dikonvert jadi gram 85 gram. 20 mithqal sama dengan 85 gram. 20 mithqal ya nisab zakat emas sama dengan 85 gram emas yang kita ada. Maka wajib zakat. Cuma belum sempurna syarat. Dan nisab ataupun sukatan kadar nisab untuk perak pula mi'ata dirhamin islamiyin, 200 dirham Islam, 200 dirham Islam. Dan dirham itu sukatan dirham. Dirham islami maksudnya mata wang Islam lah. Dirham Islam, dirham ya, dalam satu dirham ya 17 qiratan, 17 qirat. 17 qirat belum habis. 17 qiratan, 13 qirat illa khumusa qiratin. 16 qirat lebih. 16 qirat lebih. Sebabnya ada pengecualian illa khumusu qiratin, kecuali 1/5 daripada 17 tadi. 17 qirat kecuali 1/5, maksudnya 1 qirat lagi pecah 5 kecuali 1. Sikit tidaklah 16 point something lah. Tapi ya qirat. Qirat. Nisab perak adalah 200 dirham Islam, iaitu lebih kurang 588 gram. 508 setengah kilo, setengah kilo lebih. Kan 500 gram sama dengan setengah kilo kan, ada lebih sikit. 588 gram yang nisab untuk perak. 200 dirham ya sama dengan 588 gram. Ya bacaan dalam gram. Kalau baca dalam dirham tadi, 1 dirham 17 qirat. Kalau 200 dirham hanya jadi banyak. 200 dirham 17 kali 200. Wa ma zada ala dhalika fa bihisabihi. Apa yang melebihi daripada nisab tadi makanya ikut kiraannya sekali. Maksudnya contoh kalau emas kan. Emas kadar nisabnya 85 gram. Tapi kita ada 100 gram. 100 gram. Jadi yang maksudnya kita dah ada nisab yang wajib dan kita ada ekstra. Maka yang dihitungnya 100 ya 2.5% diambil daripada secara keseluruhan 100 gram ya. Yang maksudnya fabihi sabihi ya. Yang masuk terus dalam kiraan yang seterusnya. Yang bukan kira baru lagi. 85 gram ya dah wajib. Wajib maksudnya kita dah sampai syarat wajib. Kalau kita ada 100 gram, kalau 85, kita ada 85 aja, maka keluar 2.5% daripada 85 gram. Kalau ada 100 maka 2.5% daripada 100 gram terus. Ya fabihi sabihi. Jelas nampak? Wala syai'a fil maghsyushi, tidak ada sebarang kewajipan pun zakat pada emas dan fil maghsyush,
yang dah disalut dengan benda lain, yang dah disadur dengan benda lain. Apa yang lebih daripada itu mengikut hisab akhirat. Tidak wajib sesuatu pada emas yang masih belum dibersihkan. Maksudnya maghsyushnya bercampur dengan apa? Kalau suasa kan campur kan, campur emas dengan gangsa kan. Ya suasa je ni ya. Jadi dalam campuran macam ya, ataupun campur dengan benda lain, emas campur dengan benda lain, maka si wajib zakat kecuali diasingkan nilai emas yang ada dalamnya sahaja. Tidak wajib sesuatu pada emas yang masih belum dibersihkan, yang bersih diasing. Maksudnya iaitu dibersihkan dari logam-logam yang lain, ataupun kita jumpanya yang secara lagi mantak ya, lagi bercampur dengan benda lain, tanah kah, besi kah, sehingga sampai nisabnya dalam keadaan bersihnya aja, tulen emas saja, sampai nisab 85 barulah wajib zakat. Selanjutnya bercampur dengan benda lain, kalau ditimbangkan sekali dengan benda lainnya lebih daripada 85 gram, ya si wajib zakat, kecuali diasingkan dulu emasnya sehingga emasnya cukup kadar zakat, barulah wajib zakat. Hatta yablugha khalisuhu nisaban. Wala fil huliyil mubahi, tidak wajib juga pada barang kemas kan, yang suka beli barang kemas, simpan barang kemas. Untuk barang kemas, barang kemas yang dibenarkan dan tidak dimaksudkan sebagai barang simpanan. Untuk barang kemas yang diguna, yang dipakai, khas untuk perempuan lah, lelaki jangan pakai emas, haram. Tidak wajib juga pada barang kemas yang dibenarkan, maksudnya barang kemas yang dibenarkan untuk diguna. Maksudnya yang boleh guna emas siapa? Perempuan. Jadi tidak wajib zakat dan pada barang kemas dan tidak dimaksudkan sebagai barang simpanan. Barang kemas dan nya si disimpan. Kalau nya dipakai, si wajib zakat. Walaupun nya dah bilangannya ataupun kadarnya, beratnya memang lebih. Nya si wajib. Nya kalau dipakai, nya si wajib zakat. Kalau nya si dipakai dan nya niat untuk simpan, nya dah masuk syarat wajib zakat sebabnya simpan. Tapi nangga tempoh lagi. Nangga kadar yang emas yang nya simpannya juga sampai 85 gram si satu, lepas ya tempohnya. Kalau nya dah nya nak sampai satu haul, nya dah simpan dah. Emas barang kemasnya tadi dah disimpannya hampir setahun, belum setahun 12 bulan. Itu bulan 12. Berapa hari lagi nak habis? Tiba-tiba nya maki. Christmas contoh aja. Saya dah kena mengena. Maksudnya ada baki berapa hari lagi? Ya, saja nyebut Christmas tadi. Dipakainya, jadi haul dia si cukup. Jadi si kena zakat. Tapi ingat, barang kemas pun ada kadarnya, ada nisabnya. Bila sampai kadar dia, rasanya yang latest pun, kalau saya silap bagi tahu kadar zakat yang Baitumal announce dalam tahun tu untuk zakat perhiasan, rasanya macam 900 gram. 900 gram. Betul kan saya kalau saya salah? Saya seingat saya aja, bayar barang kemas 900 gram. Betul lah, 900 kan? 900 gram barang kemas, nya dipakai ataupun kalau si dipakainya jadi simpan. Nya disimpannya kena ikut nisab tadi. Nya jadi simpanan. Kalau nya dipakai, kadarnya nisabnya 900 gram. 900 gram. Walaupun nya dipakai dan nisabnya dah sampai kadar nisabnya, wajib dah zakat. Tapi yang bawah ya daripada ya, maksudnya rasanya si sampai ada yang nyimpan 900 gram, sekilo barang kemas kat badan. Ya memang pakai kopiah emas. Orang lelaki si boleh pakai emas. Perempuan lah, rantai kah, gelang kah. Gigi emasnya dipakai, jadi perhiasan lah. Sikit lahnya dalam mulut. Orang lelaki si boleh. Kalau ada keperluan untuk pakai emas juga gigi ya. Maksudnya mesti pakai gigi emas, gusitnya gugur. Contoh aja. Ya maksudnya darurat. Ya contoh darurat. Yang mesti pakai benda ya. Yang mesti pakai. Ya maksud perkataan darurat maksudnya saya ada benda lain dapat nak covernya. Barulah nya pakai. Jadi secara asalnya orang lelaki boleh pakai emas walaupun gigi emas.
Gigi emas. Tapi saya tahu kena sebab apa orang dulu makan gigi emas kan. Kena itu teknologi dah canggih lah. Boleh tanam gigi. Di drillnya gusit ya. Tanam gigi kena itu kan. Tapi saya tahu lah sebab orang tua dulu kan selalu makan gigi emas kan. Okay, racak satu, mungkin nak caranya napuk hartanya. tanam wallahu a'lam. Tapi hukum mau laki makan emas tetap haram. Darurat ya saya tahu macam ni. Cuma keadaan darurat yang jadi macam yang saya gambarkan, kalaulah nya terpaksa je makan, maksudnya ada sesuatu yang mendesaknya supaya makan, giginya, gusitnya si dapat tahan, terpaksa makan emas, ya maksud darurat boleh. Bila sampai kadar darurat lah, kalau si sampai si wajibnya haram. Jadi harta perhiasan tadi kan, kalau nya si dipakai bermula daripada tempohnya si pakai ya, nya jadi harta simpanan. Cukup haul maka wajib zakat. Tiba-tiba 25 hari bulan nya makai balik, si cukup setahun. Maksudnya haulnya belum lepas, syaratnya belum lepas, dipakai balik. Maksudnya haul ya terbatal. Jadi si wajib zakat. Jadi hilahnya jugalah untuk lepas daripada zakat. Simpan pasal dekat nak setahun pakai elok sehari. Habis maksudnya si zakat lah. Saya ada masalah. Boleh hilah hilah. Tiba-tiba terlupa lebih setahun, maka wajib zakat. Baik. Disyaratkan haul pada zakat emas dan perak ya, syaratnya yang ketusnya tadi nisab. Bila sampai nisab kena tunggu haul dulu. Beli gold bar kan 100 gram, 150 gram. Kemudian simpan setahun lebih. Si digunakan. Cukup haul maksudnya, maka wajib zakat. Wajib zakat. Kalau si bayar zakat tahun yang berkenaan, tahunnya dah sampai nisab wajib zakat, emas tu kalau si bayar tahunnya, harganya akan terus meningkat, maka kita kena ikut harga semasa. Yang asalnya kadar nisab zakatnya rendah cak, makan 5 tahun si bayar, maksudnya lupa, nya kena qada, nya kan wajib dah ya, nya qada dan nya kena ikut nilai semasa, maka zakatnya jadi 1000 lebih. Emas putih, asal namanya emasnya adalah emas, warna jadi berbeza kan dia masih kategori emas kan. Emas muka lain. Emas muka siapa nama awak? Nya dalam kategori emas dan nya emas. Ada beza. Masih ada beza. Sebab dekat situ ni yang kita bincang tu bab zakat emas dan perak. Apa-apa jenisnya pun dalam ya, hanya ada emas. Selagi nya si bercampur. Kalau nya bercampur, makanya kena asingkan, barulah dizakatkan emas saja. Selagi nya namanya emas, kan emas putih pun emas kan. Cuma kena pastilah macam ni nak bezanya jadi perak-perak. Nya sama si dengan perak, si sama, tapi namanya pun dah berbeza. Saya pun si pernah nanggas, jarang nangga emas warna putih. Jarang nangga, kita si makin emas. Okey. Jelas Jadi zakat emas simpanan satu, zakat emas perhiasan si dia lah. Cuma ada nisabnya juga. Jadi kalau emas perhiasan yang disimpan, makanya masuk dalam kategori emas, zakat emas yang disimpan. Ya ajak. Wa fir rikazi, atau cerita rikas tadi. Wa fir rikazi al-khumusu wala haula fihi wala fil ma'dini. Wa syartu rikazi ayakuna naqdan nisaban wa min dafinal jahiliyati wa fi mawati au milkin ahyahu. Diwajibkan pada harta rikas. Harta rikas tu harta yang dijumpai, harta karun kan, yang kita gelar harta karun kan. Gali nak renovate belakang rumah, gali tanah, jumpa barang, ada barang emas dan perak, jadi harta karun lah kita gelarnya. Dalam fiqh disebut sebagai ar-rikaz, rikas namanya. Maka wajib pada harta rikas 1/5.
Jumlah keseluruhan 1/5. Tidak perlu haul, tidak perlu nunggu tempoh setahun. Asal nisabnya dah cukup, 1/5 kena keluar. Pada tidak perlu haul dan tidak juga pada harta galian. Maksudnya harta yang kita jumpa galian tadi lah. Galian makdin pun sama juga. Benda yang kita gali jumpa duit, emas, perak. Maka yang dipanggil makdin. Jadi si perlu haul. Asalnya cukup nisab, cukup bilangannya 20 mithqal ataupun 85 gram emas ataupun berapa gram 588 gram perak, maka wajib zakat. Si perlu haul kalau harta jumpa tadi. Syarat harta rikas adalah pertama bahawa adalah ia daripada emas dan perak. Rikas tadi harta jumpa tadi nya mesti emas dan perak, barulah wajib zakat. Nya cukup nisab, yang kedua syaratnya. Yang ketiga, ditanam semasa era jahiliyah. Benda lama, barang lama. Yang keempat, ditemui di tanah terbiar ataupun tanah milik yang telah dihidupkannya. Lepas tu kita ulang sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma rabb hadhihi at-tammah salatul qaimah Muhammadin wasillah. Ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Baik, sikit lagi kita ulang. Jadi syarat-syarat harta rikas yang wajib zakat tadi adalah nyaya jenis emas dan perak. Kalau harta rikas ya harta jumpa ya, sekadar barang perhiasan, pinggan mangkuk kan, pasu tembikar, ya si wajib zakat lah. Saya dah nyasi termasuk dalam harta yang dizakatkan. Yang dizakatkan emas dan perak. Syaratnya benda galian ya, benda yang temu dalam tanah ya, emas dan perak. Yang kedua, nya dah sampai nisab. Yang ketiga, nya ditanam memang daripada era jahiliah, zaman jahiliah dulu, maksudnya memang benda yang lama. Yang keempat, ditemui di tanah terbiar, ataupun tanah miliknya sendiri tapi tanah ya sedang diusahakan, nak diatur, ditanam ke, maka ya syaratnya. Dan nya ada pengecualian haul tadi, nya perlu haul, maka jumpa emas cukup nisab terus zakat. Baik, akan datang kelak insya-Allah kita masuk pada fasal zakat tijarah, zakat perniagaan dan zakat fitrah. Lepas zakat tu kita akan cerita masuk bab kitabul saum, masuk bab puasa dah. Kita tu pun dah dekat nak puasa dah. Tu dah bulan Jamadil Sani kan, Jamadil Jamadil Ula, Jamadil Awal, Jamadil Akhir dah. Awal akhir dah. Masih awal. Jamadil Akhir, Rabiul Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan pasti kan. Selamat kita rupan bulan 4 insya-Allah. Jadi sesuai lah ya. Silakan. Perniagaan. Mas. Emas. Oh, tapi nya tahulah. Dosa lah. Sebab tanya tahu emas. Tapi telefon kita si makainya perhiasan lah. Betul. Dalam laptop, dalam benda-benda elektronik macam memang ada. Tapi nya bukan dimaksudkan. Kalau jamnya memang perhiasan. Baik, untuk soalan yang pertama tadi, nya si boleh nak ubah. Zakat perniagaan nya memang dah ada kategori perniagaan. Zakat tanaman memang dah ada zakat pertanamannya, si boleh nak ubah. Maksudnya zakat kalau nya dah bayar zakat tanaman, nya dah lepas dah sia. Zakat perniagaan tu khusus untuk benda-benda perniagaan yang lain. Kan kita ada untung, yang lain ada keuntungan daripada sumber lain yang bukan daripada kategori zakat, maka harta ya wajib zakat. Baik, cuma tadi asal emas tadi kan kita ada sebut tu disebut dalam kitab Matan Ghayah, Matan Nabi Suja'. Jadi tadi ada sebut emas perhiasan kan. Emas perhiasan yang boleh digunakan. Jadi yang boleh guna emas perhiasan siapa? Perempuan. Jadi nya si wajib zakat lah selagi mananya diguna. Cumanya ada orang yang nya si boleh guna emas perhiasan, laki ataupun khunsa. Khunsa si boleh khunsa si boleh makan emas juga. Walaupunnya khunsa, dua alam. Hanya bukan dua alam, dua alat kelamin. Dua alam tu lain. Dua alam tu si boleh. Dua alam si boleh. Dua alat kelamin yang memangnya si boleh nak ngubah ciptaan Allah. Khunsa tu dua alat kelaminnya bukan dua alam. Dua alam tu jadian. Ya si boleh. Haram. Khunsa oleh karenanya Allah SWT uji, Allah jadikannya macam ya dua jantina. Nya pun termasuk si boleh make. Si boleh make
perhiasan emas, kan. Jadi yang si boleh dari sudut hukum makan emas ya, walaupunnya makan perhiasan, maka emas setidaknya tu wajib dizakatkan. Wajib zakat. Kan tadi kita emas perhiasan si wajib zakat kan? Bagi perempuan, bagi orang yang boleh menggunakan emas perhiasan. Untuk orang yang si boleh makan emas perhiasan, haram, bahkan haram untuknya, makanya dikira ikut kategori emas yang simpan tadi ya. Nyasa ada maksudnya, nyasa ada kelulusan untuknya maki. Jadi nisabnya sama aja dengan proses zakatnya sama aja dengan emas yang biasa tadi, emas simpannya tadi. Yang maki kasih baki tetap wajib zakat kalau dah sampai nisab. Zakat wajib, dosa satu hal. Zakat wajib bayar. Package dua, dosa dan wajib zakat. InsyaAllah, moga-moga jadi panduan untuk kita pada malam untuk berkenaan perkara yang kita bincangkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.